Wasiat para pejuang kepada kita, pertama, wahai anak-anak cucu sekalian, berdaulatlah dalam politik. Yang kedua, berdikarilah di bidang ekonomi. Yang ketiga, berkepribadianlah dalam kebudayaan. Jangan jadi bangsa jongos yang tunduk dalam ketiak penjajah asing. Milikilah semboyan merdeka atau mati. Nyo gading tinggi mahligai, sayang ketupat berisi inti, hancur daging tulang bercerai, belum dapat jangan berhenti. Jadilah manusia bijaksana, memegang tali, memegang timba, miliki ekonomi, ciptakan budaya, jadi tuan di negara merdeka. Tak boleh ulas dengan kita menghargai kemerdekaan itu sendiri dikira sebagai ibadah. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Murad bin Ahmad selaku moderator forum. Rakan bicara wara pada malam ini Al-Fadhil Ustaz Haji Haryanto Riza Rokman, Tuan Yang Terutama Tun Sri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rostam yang di-Pertua Negeri Melaka, Yang Berhormat Tuan Rosli bin Abdullah Timbalan Esko Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Hayawal Agama Negeri Melaka, Yang Berusaha Encik Abdul Rahman bin Mahmud Timbalan Ketua Pengarah Operasi Fama, Yang Berusaha Encik Hairudin bin Yunus Pengarah Fama Negeri Melaka, Yang Bahagia Datuk Badarudin bin Muhammad Kasim Pengarah Jabatan Agama Islam Melaka, Yang dihormati Superintendent Halim bin Abbas Timbalan Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, seterusnya Ketua-Ketua Jabatan Agensi Negeri dan Persekutuan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin, muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Kenapakah kita disuruh menyambut kemerdekaan? Ada sesetengah orang, dia mengatakan tak payahlah sambut merdeka-merdeka, ni semua dunia Syekh. Tak payah, ni semua mengarut. Kita yang penting akhirat. Itu yang mustahak. Ni semua dunia semua ni. Bendera lah, patriotik, apa semua mengarut. Baik kita ingat agama saja, tak payah ingat kepada ini semua duniawi. Ini tidak betul. Kerana kita menyambut merdeka ni dalam masa yang sama kita bersyukur dengan nikmat. Dan dalam Quran Allah Ta'ala menyebutkan bahawa bila dapat satu nikmat, engkau mesti gembira. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabizalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan limpah kurniaan, dengan nikmat kasih sayang yang aku kurniakan kepada kamu semua, falyafrahu, hendaklah engkau bersukacita, bergembira dengan nikmat ini. Dalam surah Yunus ayat 58. Sebab itu merdeka ini dia satu nikmat. Merdeka ni tuan-tuan, dia bukan umpama embun di waktu malam. Merdeka ni dia bukan datang secara magic. Merdeka ni bukan datang dengan jampi serapah abrakadabra simsalabim puh merdeka. Tidak. Merdeka ni kita dapat dengan keringat, peluh, darah, bahkan nyawa pejuang-pejuang terdahulu. Maka semua ini adalah nikmat yang Allah beri kepada kita. Dan apabila kita mengenangkan kepada merdeka, artinya kita mengenang kepada sejarah. Dalam Islam, Nabi SAW adalah seorang yang sangat menghargai sejarah. Kalau tuan-tuan semua ingat cerita Nabi puasa Ashura. Ketika, kata Ibn Abbas, ketika Nabi sampai ke Madinah, Nabi tengok orang Yahudi puasa. Lantas Nabi tanya, "Ma hadza?" Qalu hadza yaumun salih. Hari ini hari elok ya Rasul. Kami semua puasa kerana mengenang peristiwa kami Bani Israel diselamatkan oleh Allah daripada musuhnya. Dan pada hari inilah Nabi Musa berpuasa. Fasamahu Musa. Bila Nabi dengar, fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Kata Nabi, antara aku dengan engkau, aku lebih berhak dengan Nabi Musa. Maka kata Nabi, fasamahu wa amara bi siyamih. Kita akan puasa lepas daripada ini. Apa pelajarannya? Nabi sangat menghargai sejarah.
Walaupun peristiwa pembebasan Bani Israel itu berlaku ribuan tahun dulu, tapi Nabi tetap hargai. Dia Nabi, kalau dengan Nabi Musa tu jarak, Nabi Musa dengan Nabi Isa jaraknya pun dah 1900 tahun. Nabi Isa dengan Nabi kita 620 tahun. Ribuan tahun punya sejarah, Nabi tetap hargai. Bahkan Nabi berpuasa pula mengenangkan nikmat itu. Maka kita yang baru 66 tahun ini, lagilah kita kena syukur pada nikmat. Apa sebab nikmat, tuan-tuan sekarang? Kita kena syukur kerana kita adalah sebahagian daripada 195 independent sovereign states in the world, including de facto independent Taiwan. Kita sebahagian daripada itu. Dan daripada 195 negara merdeka, kita sebahagian daripada negara-negara yang berdaulat. Ada 54 negara di Afrika. Ada 48 negara merdeka di Asia. Ada 44 di Eropah. 33 di Amerika Latin. Dan juga di Caribbean. Ada 14 di Oceania. Dan ada 2 buah di Amerika Utara. Dan kita sebahagian daripada itu. Dan daripada 195 negara, 193 negara adalah member kepada PBB. Dan kita sebahagian daripada itu. Dalam dunia, tuan-tuan, ada negara yang baru dapat nikmat merdeka. Ada negara yang masih berjuang nak merdeka tapi tak dapat. Ada negara yang dah dapat merdeka tapi tak diiktiraf PBB. Banyak. Contohnya Sudan, Selatan Sudan. Baru merdeka dengan Sudan tahun 2011. Kosovo merdeka daripada Serbia tahun 2008. Tapi masih belum dapat full recognition daripada PBB lagi. Ada negara yang nak berpisah tapi tak lulus. September 2014, Scotland minta cerai talak 3 dengan UK dan juga Ireland Utara. Tak dapat lagi. Sebab itu kita berada dalam nikmat. Apatah lagi negara kita jauh lebih maju daripada negara-negara lain yang merdekanya hampir sebaya. Bukannya kita menghina negara orang, tidak. Tahun 56 ada 4 negara merdeka. Pertama sekali Sudan, Tunisia dan juga Morocco. Sudan, Tunisia, Morocco, 3 negara tahun 56. Maaf, bandingkan antara Sudan, Tunisia, Morocco dengan negara kita. Langit dengan bumi. Tahun 57 ada sebuah negara merdeka, hampir sama dengan kita, 6 Mac 1957. Apakah negara itu? Ghana. Ghana, bandingkan Ghana dengan kita. Ghana tak payah banding dengan Malaysia. Ramuan Cina kecil je Ghana ni. Banding dengan belah sana, tak payah banding dengan Malaysia lah. Bukan hina orang Ghana, kan kecil hati pula orang Ghana kan. Tahun 58, beberapa buah negara merdeka. Ada negara tu kita tak tahu pun dalam peta kat mana. 30 Ogos 58. Yang negara merdeka nama Togo. Mana duduk Togo? Kita pun tak pernah dengar Togo. Tahun yang sama 2 Oktober 58. Guinea. Tadi Queenie lain. Buah Queenie lain. Ni Guinea. Mana duduk Guinea ni? 14 Oktober 58. Madagaskar merdeka. Kita pun tak tahu kat mana. 25 November tahun 58. Mali merdeka. 4 Disember 58. Ivory Coast merdeka. 11 Disember 58. Burkina Faso merdeka. Negara-negara ini merdeka hampir sama dengan kita. Tapi maaf, kalau banding dengan kita, kita jauh lebih maju ke depan. Sebab itu ini semua nikmat dan mesti disyukuri. Sebab itulah hadirin hadirat, terutamanya orang muda-muda. Wahai orang muda, jom belajar daripada sejarah. Jom belajar daripada warisan. Sepanjang bulan Ogos sampai September, kita akan banyak forum begini, penceramah bercerita tentang sejarah. Sejarah ni mustahak. Kerana dengan sejarah, kita kenal asal-usul satu perkara. Kita tahu kita asal daripada mana. Macam tadi Ustaz Arianto, dia ada asal-usul dia daripada sini. Macam saya, pengurusi tak tanya. Saya pun suku tiga batu, Lubuk Kepung. Jangan kau main-main, tiga batu ni, dia lain lah sikit. Jadi kita ada asal-usul, kita ada sejarah. Kita bukan beranak tepi longkang punya keturunan. Kita ada sejarah. Dengan kita mengenal sejarah, sejarah menjadi guru kehidupan kita. Macam contoh, dengan sejarah kita belajar daripada kesilapan orang dulu. Terutama kesilapan-kesilapan yang tak sepatut dilakukan. Contoh, kita belajar sejarah. 3 Mac tahun 1946. Berlaku pembantaian revolusi sosial Sumatera Timur. Penghapusan secara total semua Kesultanan Melayu. Yang masa itu duduk di Langkat, Deli, Serdang, Asahan, Batu Bara, Kota Pinang, Kuala Lidung, Siman Lungu dan kerajaan-kerajaan Tanah Tinggi Karo. Apa sebab dihapuskan? Why? Kita belajar sejarah. Dan kita jangan ulang lagi sejarah itu.
Sama juga kita belajar sejarah. Selepas kejatuhan Kerajaan Melaka, muncul pula satu kerajaan baru di sepanjang tebing Sungai Muar dan Sungai Johor. Tapi kenapa kerajaan-kerajaan itu hilang? Dia lepas Melaka bundur, Sungai Johor jadi pusat terpenting Kesultanan Melayu. Dan pemerintahan Kesultanan di Sungai Johor bermula tahun 1529 sampai 1718. Kurang lebih 129 tahun. Ada 11 orang sultan memerintah. Bermula daripada Sultan Alauddin Riayat Shah II sampai Sultan Abdul Jalil Riayat Shah yang keempat. Baik, orang Melayu dulu ada satu kata-kata, bertali ke Siak, bertuan ke Minangkabau, beraja ke Johor. Tapi kenapa kesultanan itu dah tak ada? Itu kita belajar. Kita kaji sejarah, kenapa ketika Portugis serang Melaka tahun 1511, serangan hari pertama, Hulu Balang Melayu lawan habis-habisan. Portugis balik ke kapal. Serangan hari kedua, lawan habis-habisan. Portugis balik ke kapal. Hari ketiga, Portugis datang, tentera semua tak ada. Why? Ini kita belajar sejarah. Apa sebab hari ketiga, hilang semua? Mana poi kalau kata orang belah sana? Mana poi? Mana perginya? Ini pentingnya kita belajar sejarah. Dan benda ini akan muncul setiap kali musim kemerdekaan. Jadi itulah hikmahnya kenapa kita kenang kemerdekaan ini. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, perlu kita memahami dan bersyukur di atas nikmat kemerdekaan yang kita telah kecapi, Ustaz. Jadi Alhamdulillah, itu tadi bagaimana sejarah yang perlu kita belajar, Ustaz. Banyak sejarah tercengang saya dulu, saya sejarah lain, Ustaz. Itu kita kena belajar. Baik, Datuk Bat. Apabila kita mencapai satu kejayaan, kemerdekaan adalah satu kejayaan sesebuah negara. Pengorbanan orang-orang terdahulu, kalau kita tengok dalam sejarah Datuk Bat, Mak Kilau, Datuk Bahaman, Datuk Dol Said dan sebagainya, merupakan antara pejuang-pejuang yang mempunyai semangat jihad dalam mempertahankan negara tanah air Malaysia. Jadi bagaimana Datuk Bat, kita sekarang pula berhadapan dengan ekonomi. Jihad ekonomi, kita nak memerdekakan ekonomi umat Islam. Mungkin Datuk Bat boleh berkongsi bersama penonton hari ini. Silakan Datuk. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Benar, kemerdekaan ini takkan dapat tanpa ada jihad. Sebab itulah kelebihan kita orang Islam, dalam silibus fardu ain orang Islam ni ada satu bab namanya jihad. Jihad ini yang menjadi penggerak kepada nenek moyang kita untuk melawan. Dalam dunia kita dapat lihat ada bangsa-bangsa yang dijajah, disebabkan mereka ni tak ada jihad, mereka kekal jadi bangsa dijajah. Ada. Sebagai contoh kita lihat kenapa masyarakat Red Indian. Red Indian walaupun ultimate warrior tu badan sado, orang dia badan besar-besar jadi bodyguard, bouncer macam-macam, tapi mereka kekal dijajah. Kalau kita kaji dulu masyarakat di Amerika ni, masyarakat asal, masyarakat asli di Amerika ini ada banyak suku kaum. Kalau kita di Malaysia ni baru ada 18 suku kaum. Kalau di Amerika masyarakat orang aslinya berganda-ganda, ada 562 suku kaum. Yang kita kenal Navajo, Cherokee, itu semua nama kereta sekarang. Cara Cherokee, Tesla tak ada lah. Cherokee, Mohawk, Sioux, ini semua nama-nama suku kaum yang besar. Sebelum orang Eropah datang jajah Amerika, Red Indian ni sebab negaranya 30 kali ganda lebih besar daripada kita, dia sama sendiri pun tak kenal. Datanglah orang putih. Sama je orang putih ni memang perangannya suka menjajah. Dia memang baik tapi dia suka menjajah. Dia Mat Saleh, kalau seorang dia membaca. Kalau berdua dia mengembara. Kalau dia bertiga dia jajah negara orang. Itu perangai orang putih. Orang Melayu lain, kalau seorang dia tidur. Kalau berdua dia mengumpat. Kalau bertiga dia mengetih. Dia tak boleh ramai-ramai. Jadi orang putih dia memang suka menjajah. Dia datang ke Amerika, dia hapuskan secara total 53 million indigenous people, orang-orang masyarakat asal di Amerika, mati di Amerika antara tahun 1492 sampai 1603. Tidak ada kebangkitan langsung untuk melawan kepada puak-puak ini. Dan tidak keterlaluan kita sebut sebagai contoh di Australia. Bagi tuan-tuan yang pernah pergi ke Australia, James Cook dia mendarat pertama kali di Australia tahun 1770. Masa itu dah ada penduduk asal di Australia, Aborigines dia panggil.
Tahun 1788 James Cook bawa pula banduan daripada Eropah. Jadikan Australia itu sebagai penjara terbesar. Tahun 1851 dia orang jumpa pula emas di kawasan barat Australia. Lagi ramai daripada Eropah datang. Tahun 1824 sampai 1908 10,000 Aborigines dibunuh. Lebih pada 100,000 anak-anak Aborigin tahun 1910 sampai 1970 diambil daripada orang tua, hidup dengan keluarga angkat orang putih dan diorang putihkan. Kalau kita nak cerita persaliman tu memang banyak dan ini bukan fitnah, direkodkan secara rasmi dalam hak asasi manusia. Tapi kenapa tidak ada satu kebangkitan? Sebab tidak ada jihad. Orang kita dulu ada pemalasnya juga, malas nak berlawan apa semua ni. Tapi disebabkan di masjid, surau, pesantren, pondok, kiai, ustaz, ulama, dia ada silibus jihad. Hendaklah kita ni menunjukkan kekuatan. Jadi orang tak boleh tidak menjadi bersemangat. Sebab itu kita menengok dalam sejarah kita di Malaysia ini, perjuangan tak pernah berhenti kerana jihad. Sehingga kan perkataan merdeka itu sendiri, mim, ra, dal, ya, kaf, alif, mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Artinya ada kaitan dengan jihad. 1511, Portugis dia datang ke Melaka 24 Oktober tahun 1511. Dan dia telah jajah Melaka selama 130 tahun. Selepas Kesultanan Melayu Melaka berdiri selama 110 tahun dan mereka jajah selama 130 tahun. Bila dia jajah negeri Melaka ketika itu, adakah pejuang-pejuang dulu tidur? Tak tidur. Mana ada. Mereka tidaklah biar Portugis duduk merintah, tak. Lawan tetap lawan. Sultan Ali Murayat Shah, Sultan Aceh pertama tahun 1521, dia serang Melaka. Sultan Alauddin Al-Qahar, Sultan Aceh yang ketiga tahun 1537, dia serang Melaka, tak menang lah. 1547, dia serang lagi dengan kapal, pun tak menang. 1564, dia serang lagi, kali ini minta pula bantuan Turki Utsmani, zaman Sultan Sulaiman pertama, Sultan Turki Utsmaniyah ke-10. Serang Portugis di Melaka, tak menang. Kemudian datang pula Sultan Ali Rakyat Shah, Sultan Aceh yang ke-9. Serang 3 kali, tahun 1573, 1575, 1577. Tak menang, bukan Portugis kuat. Masa tu kita di sini dah ramai kerja dengan Portugis. Kita dah dapat gaji, dah apa, takkan nak lawan majikan. Kita dah selesa lah kerja dengan orang putih masa tu. Sultan Iskandar Muda, Sultan Aceh yang ke-12. Serang lagi, tahun 1615 dengan 1638. Artinya, kita tak tidur. Sebab kita ada jihad. Tahun 1641 Belanda datang. Belanda datang, dia jajah Melaka dan Johor. Berapa ratus tahun? 183 tahun. Ketika Belanda datang, adakah nenek moyang kita tidur? Tak tidur. Datang pula orang Bugis membantu. Bugis serang tahun 1782 sampai 1784. Terkenalah marhum Raja Haji Fisabilillah Ibni Daing Celak, marhum Teluk Ketapang. Dalam sejarah, dia ni yang di-Pertuan Muda Kesultanan Johor Riau Lingga yang keempat. Dia mangkat di Kota Melaka 19 Jun tahun 1784, umur baru 57 tahun. Jenazahnya ditemui, tangan kanan memegang kitab Dalailul Khairat, tangan kirinya memegang badik. Mereka berjuang lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi sampai kita tak ada lagi. Tahun 1786, orang putih yang kuat menipu masuk ke Pulau Pinang. Dia padamkan habis sejarah pembuka awal Pulau Pinang tahun 1730. Apa dia ingat orang tua-tua kita bodoh sangat ke tak reti buka negeri. Kita dah lama buka Pulau Pinang. Datuk Jenatun atau Jenan bin Raja Labu bin Raja Gandam bin Raja Manguyang, asal daripada Gunung Sahilan, keturunan Raja Kuasa bin Raja Bakilap Alam Bertegak Gelar Tuanku Bagawang Satu Raja Alam Minangkabau. Bondo dia nama putih sangit Indo dunia. Tapi sejarah ni dipadamkan oleh orang putih yang mengada-ngada ni tadi. 88 tahun kemudian, tahun 1874, dia temberang Raja-Raja Melayu, dia kuasai Melaya lepas perjanjian Pangko yang penuh dengan muslihat dan penipuan. Dan dia jajah kita selama 117 tahun. Adakah nenek moyang kita tidur? Tak tidur. Bangkit Dol Said, Rentap, Mat Saleh, Tok Maharaja Lela, Tok Janggut, Haji Abdul Rahman Limbung, Tok Ku Tuan Besar, Tok Ku Palu, Tok Kenali, Muhammad Syekh Muhammad Said dan ramai lagi. Mat Kilau tu hanya satu contoh saja daripada kebangkitan. Kemudian tahun 1887, Inggeris pergi pula ke negeri-negeri Melayu ni, termasuklah ke Pahang, ke Terengganu dan macam-macam lagi.
Balik orang putih datang Jepun tahun 1941, lebih tepatnya 8 Disember tahun 41. Jepun duduk tak lama 4 tahun, tapi kurang ajar. Kurang ajar tuan-tuan, dia menampar orang je kerja. Menampar orang, Melaka ni berapa ramai kena tampar dengan Jepun. Tanya orang kampung-kampung tahun 40-an dulu. Bukan main kurang ajar. Tiap-tiap pagi dia suruh kita buat macam-macam jenis ritual. Tiap-tiap pagi orang Jepun, dia akan minta kita ni tunduk hormat kepada bendera Hinomaru. Bendera dia kita tunjuk, hai, tunduk. Lepas tu wajib nyanyi lagu Kimi Gayo dengan Sekere. Sekere dia ada satu lagi lagu yang Piramli buat lagu Miyoto Kaino Sarawadeng Kete. Itu lagu wajib nyanyi dulu tu, kena hafal semua. Lepas tu yang paling orang tua kita tak tahan, kena tunduk hormat kepada Tennoheka. Tennoheka ni His Majesty the Emperor of Japan. Kena bongkok mengalah ke Tokyo. Tokyo pula duduk belah matahari. Tiap-tiap hari orang nenek moyang kita kena tunduk ke matahari. Datang ustaz-ustaz agamawan, bagi mereka ini syirik. Kurang ajar namanya. Orang putih, walaupun kita tak suka, dia tak kacau agama. Dia tak ikut kau lah, kau nak semayang apa ke. Ini Jepun ada something sikit. Akhirnya bangkit melawan Jepun. Akhirnya Jepun tidak lama, mereka pun jajah lebih kurang 4 tahun saja. Lepas tu datang pula lagi orang putih, tahun 45, nama BMA, British Military Administration. Kemudian ringkas cerita, datang pula komunis tahun 48 sampai 89 dan sejarah itu berterusan. Apa pelajarannya? Tanpa jihad, tidur semua kita dulu. Nasib baiklah nenek moyang kita dulu ada jihad. Kalau Arab jenis macam kita sekarang yang siang malam masih main game saja siang malam, dia rasa tak berjuang dah. Sebab itu terima kasih kepada para pejuang kita dahulu. Cuma dalam konteks sekarang yang Ustaz sebut dari segi ekonomi itu saya bersetuju. Wasiat para pejuang kepada kita, pertama, wahai anak-anak cucu sekalian, berdaulatlah dalam politik. Yang kedua, berdikarilah di bidang ekonomi. Yang ketiga, berkepribadianlah dalam kebudayaan. Jangan jadi bangsa jongos yang tunduk dalam ketiak penjajah asing. Milikilah semboyan merdeka atau mati. Nyo gading tinggi mahligai, sayang ketupat berisi inti, hancur daging tulang bercerai, belum dapat jangan berhenti. Jadilah manusia bijaksana, memegang tali, memegang timba, miliki ekonomi, ciptakan budaya, jadi tuan di negara merdeka. Inilah wasiat nenek moyang kita dulu. Wallahualam. Jadi alhamdulillah Ustaz, semangat tu datang, jihad tu bila nikmat yang lebih besar Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Tadi nikmat kipas kecil, lepas tu datang kipas besar Ustaz. Alhamdulillah, apa lagi nikmat yang perlu kita dustakan. Jadi saya takut lagi kipas lain nak datang. Jadi alhamdulillah Ustaz, satu kupasan yang menjentik diri kita sebagai orang yang merasai nikmat daripada jihad-jihad orang-orang terdahulu. Jadi Datuk Bat sebagai akhirnya penutup last kali, 1 minit. Ini bukan TikTok Datuk Bat. Sebagai nasihat kita untuk Datuk pesankan kepada kita, titipkan kepada kita. Silakan Datuk. Muslimin muslimat sekalian, negara kita sudah merdeka, hidup tenteram sekian lama. Bagaikan bunga yang sedang mekar, jagalah ia bersama-sama. Negara kita berbilang bangsa, berbagai budaya, pelbagai agama. Suburkan ia selama-lama, jagalah jangan timbul bencana. Merdeka itu merdeka diri, teguh prinsip berperibadi. Kalau datang cabaran dan uji, janganlah berganjak walau seinci. Merdekalah kita selama-lama, jauhkan sikap cela-mencela. Kalau berpecah sesama kita, akibatnya buruk akan menimpa. Rukun negara kita patuhi, agar hidup kita harmoni. Syukur nikmat Tuhan Rabbani, hidup selamat dan diberkati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia kepada semua. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, walaupun 1 minit Datuk, dia sebut pasal apa? Gurindam ke apa Datuk? Pantun. Pantun yang perlu kita fahami untuk kita jadikan sebagai satu panduan di dalam kehidupan kita. Jadi terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada ahli panel kita, Sahibul Fadilah Datuk Badrul.
dah tersasul dah Ustaz. Terima kasih kepada ahli panel kita, yang keduanya kepada Ustaz Haryanto Riza Rohman, dan juga kepada pihak penganjur pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini menjadi panduan dan juga menjadi sebagai ilmu kepada kita untuk kita manfaatkan bersama.